Baik, bincang-bincang sejarah. Alhamdulillah untuk hari ini kita akan mengetahui mengenai dengan sejarah istana. Dan istana di Brunei itulah yang akan sama-sama kita ketahui ya. Memperkatakan mengenai dengan tajuk ini di sebelah kiri saya Yang Mulia Tuan Muhammad Hazimi bin Haji Hashim, kurator sejarah. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Baik, sihat. Alhamdulillah. Menarik segmen kita pada pagi ini, bincang-bincang sejarah, mengetengahkan mengenai dengan sejarah istana, iaitu istana di Brunei. Jadi sebelum kita ni mengetahui antara istana-istana yang ada di negara kita ni, Brunei Darussalam ini, apa yang dimaksudkan dengan istana ini sebenarnya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya akan menerangkan apa maksud istana ini, barangkali pihak bis kita di rumah pun, kita tuan-puan sudah terbayang apa macam mana usul istana ni, siapa menduduki, kan tadi boleh terbayang sudah. Itu jadi dari sana kalau tadi mengikut takrif dalam Kamus Bahasa Melayu Nusantara, perkataan istana ni ia maksudnya rumah kediaman raja rasmi serta kerabatnya. Maupun juga presiden kalau di negara luar tu. Jadinya istana ni ia memang khusus dibina untuk kediaman raja atau ketua negara. Dari segi reka bentuknya pula ia berlainan dengan seberang bentuk binaan lain. Maksudnya di sini rumah-rumah sama binaan bangunan lain itu ia memang berbeza dengan istana tu. Bentuk-bentuknya, seni binanya. Jadinya yang paling ketara perbezaannya adalah bentuk luarannya, dalaman serta hiasannya. Dalam hikayat-hikayat sama buku-buku cerita lama, cerita Melayu lama, banyak menggambarkan ni tentang keindahan dan keistimewaan istana. Okey, jadi konsep istana ni masa ni masih lagi digunakan pakai juga oleh negara-negara yang mempunyai raja dan maupun presiden. Indah kira tah di negara Brunei, Asia yang lain, sama di negara barat. Baik, itulah yang dimaksudkan dengan istana ini tadi, Intan ya. Iaitu membawa pengertian rumah kediaman rasmi raja ataupun presiden lah ya, ketua negara, negara-negara yang lain. Iya, dan seterusnya Tuan berkongsi kepada penonton kita mengenai dengan ciri-ciri seni bina istana Melayu. Okey. Kalau mengenai dengan ciri-ciri seni bina istana Melayu, kalau diikutkan pada zaman dahulu istana Melayu ini ia diperbuat daripada kayu saja, berbanding dengan pada masa ini konkret. Mengikut pada zaman yang menggunakan konkret. Ada lagi di pertengahannya tiangnya konkret, badan-badannya kayu. Macam mana tu? Ia mengikut perbezaan zaman. Iya. Jadi ciri-ciri yang paling ketara lah di istana ni ia ada balai penghadapan, ada balai pemajangan, sementara ruang legarnya luas. Dia macam rumah biasalah. Jadinya seni reka bentuknya tu ia tergantung kepada siapa yang mendiami. Pada zaman dahulu itu kita ni boleh lihat status seseorang mengenai dengan dikenali melalui reka bentuk tempat kediamannya. Jadinya kalau reka bentuknya macam mana, kediaman macam mana, memang kita ni tahu status orang itulah. Jadinya lagi besar orang itu pun lagi tinggi orangnya. Okey. Baik. Mengenai dengan hiasan dalamannya, ciri hiasan dalamannya, corak istana Melayu lama ni ia mempunyai rawa-rawa lidah, ukiran awan larat yang khas, sama tempat duduknya ada yang khas juga yang tertentu bagi raja ataupun ketua-ketua. Sementara itu juga di dalam istana ni ia ada memberikan tempat-tempat khas dengan nama-nama tertentu tu. Contohnya peningkah atas, peningkah bawah, jalan masuk, jalan keluar dan banyak lagi lah. Jadinya keunikan tersebut ini dapat dilihat contohnya pada Istana Darussalam yang terletak di Sumbiling, di Kampung Sumbiling, Bandar Seri Begawan. Baik, ya, sayang sekali kita tidak ada fotonya. Kalau ada tadi dapat kita ni paparkan kepada penonton-penonton kita ni. Apa yang dimaksudkan dengan rawa-rawa lidah, ukiran awan larat tadi ya, dan apa tadi banyaklah ya, yang boleh kita saksikan. InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan boleh kita akan cuba melawat ke sana dan menyaksikan sendiri apa yang dimaksudkan oleh Tuan Hazimi ini tadi ya. Baik, mengenai dengan sejarah istana ini, adakah terdapat catatan awal mengenai dengan Istana Sultan? Okey, mengenai dengan catatan awal, memang semestinya memang ada catatan awal
Contohnya masa sejarah awal pembukaan negeri Brunei, Istana Sultanah ni ada yang mengatakan ia didirikan di atas air. Jadinya beberapa catatan lain lagi mengenai reka bentuk Istana Sultan pada zaman lampauan ni, contohnya dari Chow Jukwa pada zaman dinasti Sun tahun Masihi 920-1279. Beliau mengatakannya Istana Brunei ni pada zaman itu yang menggunakan sejenis daun. Nama daunnya peto. Petonya. Peto ni digunakan untuk atap istana. Kalau rumah rakyat pula masa tu ia menggunakan rumput saja. Jadinya yang kedua ni ahli pelayaran ni beliau memang popular lah orang kalau dari segi sejarah. Nama beliau ialah Antonio Pigafetta. Memang terkenal kan? Betul. Jadinya beliau pernah singgah ke Brunei pada tahun 1521 dan beliau juga ada mencatatkan ni tentang bandar Brunei pada masa itu. Jadinya kalau ikut beliau ia mengatakannya Istana Sultanah ni ia terletak di daratan ni. Jadinya ia untuk membezakan daripada rumah orang biasa. Jadinya orang biasa pada masa itu rumah orang di tebing sungai itu di kampung air macam itu. Jadinya yang paling ada yang ditonjolkannya dalam catatannya ialah yang pertama, Sultan itu ia ada 300 hulu balang di istana tu berdiri memegang padang dan tombak. Ini tugas diorang untuk menjaga sultan ni di istana. Okey. Yang kedua, di hadapan istana sultan itu ada satu tembok batu bata yang tebal dengan menara berbentuk seperti kubu. Di atasnya ada bedil kena bagi tu 56 pucuk bedil tembaga yang besar-besar ni dan 6 pucuk bedil besi. Okey, seterusnya ada lagi ni pencatat yang lain. Okey, namanya Francisco de Sande. Beliau ni adalah angkatan Spanyol ni. Beliau pernah datang ke Brunei pada tahun 1578. Contoh yang pernah dicakapkannya dalam bahasa Melayu, bandar itu kampung air amat besar dan makmur dan telah dibina di sungai, di air yang lebar panjang dan dalam. Dan ia kelihatan seperti sebuah lagi bandar Venice. Bangunan-bangunan diperbuat daripada kayu-kayu, rumah-rumah dibina dengan baik. Banyak di antaranya dibina daripada batu dan dihiasi dengan daun-daun emas, terutamanya sebuah istana indah, iaitu sebuah bangunan yang amat besar dan menarik yang kelihatan seolah-olah dipenuhi oleh ukiran-ukiran berbunga dan hiasan-hiasan daun emas. Jadinya maksud beliau tu istana dulu tu ia semakin beredar zaman ia berubah-ubah tempatnya. Jadinya satu lagi catatan, semasa pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin yang pertama, ada pengunjung-pengunjung diorang mencatatkannya istana Baginda ni ia beratapkan daun nipah saja. Lantainya diperbuat dari batang-batang nibung yang dibelah, balai penghadapan yang besar dialaskan dengan tikar, dihiaskan dengan kain warna-warni yang digantung, dan di bahagian paling ujungnya ialah tahta yang seakan-akan katil yang keemasan dan bercat khas untuk Duli Yang Maha Mulia Sultan. Jadi di sana memang nampak perbezaan sama penerangan, sama ciri-ciri istana pada zaman dahulu itu. Ya. Jadi Tuan mengenai dengan istana ini, mungkin boleh berkongsi bersama dengan penonton kita, istana apakah yang pertama dibina di darat menggunakan bahan konkrit dan kayu-kayuan? Okey, istana yang pertama dibina di darat menggunakan bahan konkrit dan kayu-kayuan ini ialah istana majalisnya orang. Belum batah ni pun memang ada viral lah pasal istana majalisan ni. Jadinya istana majalisan ni ia kena buat daripada konkrit, bahan konkrit, kayu-kayuannya ia dari kilang yang sesuai pada zaman masa tu juga. Okey, istana majalisan ni ia dibina pada tahun 1921. Okey, letaknya masa ni tapaknya di bangunan pejabat pos besar Bandar Seri Begawan. Ia sudah tu istana majalis dulu terletak di sana lah, masanya diganti sudah tapaknya menjadi pos besar. Baik, ya, tahun 1921 ya. Jadi alhamdulillah sekarang ianya sudah pun digantikan kepada bangunan pejabat pos besar Bandar Seri Begawan ya. Tapaknya dulu di sanalah. Baik. Jadi mungkin boleh disenaraikan istana yang terdapat di Brunei yang sempat dikumpul dan dirakamkan untuk listaan sejarah kita ni. Okey.
kalau mengikut sejarah memang banyak nih istana-istana yang ada di Brunei ni. Okey. Yang pertama yang saya maksudkan tadi Istana Majalis. Okey, yang kedua Istana Sugara. Istana Sugara ni ia dibina pada zaman pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ahmad Tajuddin. Jadinya bekas tempat istana ni ia terletak di hadapan dengan Jalan Sultan dan Dewan Majlis Mesyuarat Lapau Bandar Seri Begawan. Okay, Istana Sugara ni sebenarnya adalah kediaman rasmi bagi Sultan Ahmad Tajuddin. Pernah juga jadi tempat Sultan Haji Omar Saifuddin III belajar bertukang perak. Tempatnya belajar itu namanya Awang Damit bin Awang Hassan. Baginda juga belajar menenun kain daripada Dayang Azizah binti Pihen orang kaya di Gadong Seri Lela Haji Awang Muhammad Daud. Okay, di istana ni juga ia ada berlangsung istiadat berkhatan ni. Bagi Sultan Haji Omar Saifuddin III pada tahun 1930. Okay, selain itu juga istana ni ia pernah dijadikan sebagai sekolah sementara semasa pemerintahan Jepun pada tahun 1945. Ya, itu bagi Istana Sugara. Ya. Okay. Wow. Seterusnya lagi Istana Banderung Kayangan. Okay, namanya tu memang lain sikit unik, orang unik. Okay, Banderung Kayangan ni ia dibina pada tahun 1930-an. Ia terletak di Temasek. Jadinya Istana Banderung Kayangan ini pun ia disebabkan ia terletak di Temasek, ia pun kena gelarkan Istana Temasek juga dipanggil sebagai Istana Temasek. Okay, ia terletak berhampiran dengan surau Istana Darul Hana dan jalan masuk ke Istana Nurul Iman lalu belakang tu. Jadinya bahan istana ni keseluruhannya daripada kayu. Itu contohnya yang tiang konkret badan kayu. Itu sudah ni. Jadinya yang paling penting peristiwa yang terjadi di istana itu ialah istiadat Majlis Perkahwinan Sultan Omar Ali Saifuddin III dengan Pangeran Anak Damit binti Pangeran Bendahara Pangeran Anak Abdul Rahman pada 6 September 1938. Okay. Seterusnya lagi ada banyak lagi ni istananya. Istana yang seterusnya Istana Darussalam. Ini memang orang tahu sudah ni, ramai orang tahulah. Jadinya Istana Darussalam ni ia dibina pada sekitar tahun 1940-an. Ia terletak di tebing Sungai Sembiling, Kampung Sembiling Lama. Masa ni ia tinggal sebuah sejenik. Jadinya kawasan istana ni ia kira-kira 0.75 ekar. Keseluruhan bahan binaannya terdiri daripada kayu yang bermutu, bukan kayu biasalah. Memang karas dan kos pembiayaannya pun sebanyak RM7,000 Brunei pada masa itu. Kalau dinilai sekarang RM7,000 itu tidak sama nilai dulu dan sekarang. Tidak sama. Memang tinggi nilainya. Kalau dulu pun 1 sen pun kira tinggi sudah. Sudah tinggi sudah. Baik, itu Istana Darussalam. Iya. Berikutnya ini istana yang akan dikongsikan ialah Istana Darul Hana. Okey, Istana Darul Hana ni pun memangnya orang popular juga dari kalangan rakyat Brunei. Jadinya Istana Darul Hana ni ia dikatakan siap pada tahun 1950. Ia dibuat 1950 dan siap setahun kemudian pada 1951. Ia terletak di Bukit Kilometer 3, Jalan Tutung berhadapan dengan Sungai Brunei. Jadinya istana ni ia seperti yang kena beritahu, ia kena diami pada 10 Mei 1951. Jadinya yang paling bersejarah ialah tempat ini adalah tempat persemayaman Sultan Haji Omar Ali Saifuddin III dari awal pembukaannya hingga sekitar tahun 1987. Sehingga ia pernah dijadikan sebagai pejabat baginda dari tahun 1950-an hingga 1967. Baik, ada lebih kurang 4 istana sudah terluang kita dikongsikan ya. Tapi sayang sekali masa sangat mencemburui kita hari ini tuan ya. InsyaAllah nanti kita ni mungkin boleh bincang-bincang sejarah lagi. Boleh saja tuan. Kita ni mengetahuilah ya mana-mana lagi istana-istana yang ada di negara kita ni, Brunei Darussalam ini, sehinggalah istana-istana yang digunakan pakai sekarang ya. Istana Nurul Iman, betul ya? Betul-betul. Baik. Ridwan, terima kasih sekali lagi. InsyaAllah ada kesempatan kita akan bersama Yang Mulia Muhammad Hazim bin Haji Hashim, kurator sejarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah tidak bersedia kita ikuti bersama segmen bincang-bincang sejarah mengenai dengan sejarah istana
Dan pastinya besok habis kita akan bersama dengan rakan tugas kita, pastinya akan berkongsi lagi beberapa info semasa dan juga segmen-segmen menarik yang akan dibawakan di Rampai Pagi. Iya. Baik, kita berada di penghujung rancangan Rampai Pagi mewakili penerbit, rakan-rakan juruteknik kita ni dan juga rakan-rakan turut sama menjayakan siaran Rampai Pagi kita untuk hari ini. Kami ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Sampai kita jumpa lagi.